Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua sekarang ni? Adakah anda lebih positif pagi ni? Guru saya cakap orang yang positif ni hidup dia akan lebih positif. Orang yang negatif ni hidup dia banyak tarikan yang negatif. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab topik pagi ni kita nak bercakap tentang subur dengan bersyukur. Bagaimana nak hidup subur? Hidup subur banyak benda yang best-best berlaku dalam hidup kita. Bersyukur. Dan ayat topik tu senang je kata, syukurlah. Bukan macam kita kena faham proses dia sebenarnya. Bagaimana nak menarik perkara yang baik-baik datang dalam hidup kita. Saya nak tunjukkan kepada anda tentang satu kefahaman yang saya dapat beberapa tahun yang lepas yang berkaitan dengan R. R ni apa? R ni result ataupun hasil kehidupan. Result. Hasil kehidupan ni adalah begini. Kalau kita lihat hidup kita ni, ibarat seperti ini adalah lautan, paras lautan. Atas ni kita ada bongkar ais, bawah ni bongkar ais yang besar. Kalau kita tengok di atas hidup kita ni, di luaran hidup. Sebab manusia ni kan hidup ada dunia luaran, ada dunia dalaman. Jadi topik yang kita nak sama-sama kongsikan pagi ni adalah tentang memahami bagaimana bersyukur ni, kita menyubur kesyukuran ni, bagaimana nak suburkan dia, boleh membantu hidup kita ni lebih bahagia, sihat, kaya, berjaya. Maksud kaya tu adalah bukan kekayaan kewangan saja. Maksud kaya tu adalah penuh dengan perkara yang indah, yang best dalam hidup kita. Penuh dengan keberkatan. Jadi kita kena faham macam ni. Kita kena faham tentang result. Apa yang kita nampak di luaran kita, luaran hidup kita ni. Contoh, kita hidup lebih tenang ataupun tertekan. Kita hidup ni banyak keceriaan, banyak senyuman atau setiap hari penuh dengan tangisan. Hidup kita ni penuh dengan mungkin banyak kesedihan, tengah-tengah sedih ada orang main biola kat tepi kita menambah lagi kesedihan, atau hidup kita ni penuh dengan perkara-perkara yang membahagiakan. Bagaimana nak capai kehidupan yang begitu? Kita kena faham proses ni. Apa yang berlaku dalam kolam jiwa, saya selalu cerita pasal kolam jiwa. Apa yang berlaku dalam hidup diri kita ni akan melahirkan pokok di atasnya. Dah hancur dah sedut. Atasnya akan menghasilkan pokok. Pokok yang buah-buah dia cantik atau tidak. Saya bagi contoh, senang cerita macam ni. Kita nampak kat depan saya ni ada satu pokok. Ada pasu ni, ada pokok ni. Pokok ni kita nampak hijau, cantik kan? Tapi kalau kita nampak dia cantik hijau ni, percayalah, akarnya juga cantik. Dalamannya juga cantik. Sama juga dengan kita. Ada 4 perkara penting tentang manusia. Yang pertama, apa yang kita nampak luaran. Hasil tindakan di luar. Yang kedua adalah apa yang kita rasa. Apa yang kita cakap. Apa yang kita cakap. Apa yang keluar daripada mulut kita. Apa yang kita tulis kat Facebook. Apa yang kita posting. Okey? Akan menampakkan 2 perkara di luar ni, akan menampakkan datang di akar 2 perkara. Jiwa kita dan juga pemikiran kita. So 2 perkara di dalam menentukan hasil di luar. So apa yang nampak di luar adalah berpunca daripada apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kita akan bercakap lebih banyak tentang subur dengan bersyukur ni kejap lagi, tuan-tuan dan puan. Dan jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana kembali kita bersama-sama dan bercakap tentang subur dengan syukur. Saya rasa ramai ustaz-ustaz dah cakap perkara yang sama. Betapa banyak sangat ayat Quran yang menyebut firman Allah yang menyebut tentang pentingnya bersyukur. Tak percaya kalau ada masa duduk dan baca banyak surah. Banyak sangat ayat-ayat. La in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, aku tambah lagi. Barang siapa yang tak bersyukur, azab dia, tekanan dia sangat pedih. Lepas tu ada juga ayat menyebut tentang wahai Luqman, bersyukurlah pada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Jadi banyak sangatlah tentang bersyukur ni. Itu semua kita dah biasa dengar. Tapi bagaimana? Kenapa pentingnya bersyukur ni? Macam saya katakan tadi, apa yang berlaku di luar kita ni sebenarnya, apa yang berlaku di luar kita ni adalah fruits ataupun hasil buah daripada apa yang ada di dalam diri kita. So kalau kita faham tentang pokok, ini adalah pokok. Okey, pokok saya lah yang saya lukis. Ada pokok yang cantik. Pokok yang cantik ni sebab kesuburan akar dia sebenarnya. Bukan hasil hanya di luaran. Bermula kunci dia di dalaman. Yang saya selalu panggil kolam jiwa. Dan kalau kita tengok di luaran ni
Kita nak dapatkan buah-buah yang cantik. Kita nak dapatkan hasil-hasil hidup yang cantik. Kita nak bahagia, kita nak tenang, kita nak keberkatan rezeki, kita nak kebahagiaan, kita nak kasih sayang, kita nak apa perkara yang best lah yang kita nak. Apa saja yang you nak? Anda nak apa? Anda nak banyak senyuman dalam hidup anda? Anda nak sedikit, rasa banyak? Banyak pun rasa banyak, rezeki? Apa saja yang kita nak di luar ni, kita kena sama-sama audit di dalam jiwa kita ni. Kita sama-sama check. Adakah virus-virus kat dalam ni? Okey? Ada orang cakap dengan kita, contoh dia kata, Azizan, saya ni banyak masalah. Macam mana saya ni nak bersyukur? Saya ni banyak problem. Macam mana saya nak bersyukur? Sebenarnya, kalau kita letak problem tu, memang betul ada problem. Tapi sebelum problem tu ada di luar kita ni, kita balik pada asas diri kita. Apa yang ada pada diri kita ni yang kita boleh syukurkan? Sebab setiap satu perkara yang namanya the law of gratitude atau the power of gratitude. Orang yang mempunyai kuasa kesyukuran, dia bersyukur, dia tengok apa yang positif yang ada dalam diri dia, dalam hidup dia. Apa yang positif? Tengok bila banyak perkara yang positif yang dia fokuskan, apa yang kita fokus tuan-tuan dan puan, kita fokus perkara yang positif. Perkara yang positif yang kita akan tarik berlakulah dalam hidup kita insya-Allah secara konsisten. Kalau kita fokus negatif tiap hari kita tengok benda yang negatif. Okey, dia akan menghasilkan banyak hidup kita ni keliling tertekan. Alright, dan saya nak kongsi satu kisah lah sebenarnya. Kalau semua orang nak dengar satu kisah berlaku pada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di mana ada seorang miskin. Dia ni hidup susah, payah pada zaman tu. Dan dia datang pada Nabi Allah Musa alaihissalam dan tanya, "Ya Nabi Allah, aku ni hidup aku ni susah. Banyak benda keliling aku ni aku tak mampu nak beli. Aku tak tahu macam mana aku nak perbaiki hidup aku ni." Jadi Nabi Allah Musa ni cakap dengan dia, "Wahai tuan," dan anda dengar apa yang dia cakap ni? Dia cakap, "Banyak-banyakkan bersyukur dahulu." Dia Allah cakap, "Kenapa aku nak bersyukur? Aku tengah susah sekarang." Nabi Allah Musa kata, "Bersyukur banyak-banyak dahulu." Dia suruh balik. Jadi orang miskin ni tuan-tuan, dia balik dalam keadaan yang tak puas hati. Apa hal kan? Aku nak minta macam mana jadi kaya, nak banyak kewangan, ekonomi bagus, kau disuruh aku bersyukur. Okey, tak apa. Datanglah tak lama lepas tu satu orang yang kaya. Yang kaya dia sederhana kaya, tak adalah kaya sangat tapi kaya. Yang datang jumpa Nabi Allah Musa dan bertanya soalan ni. "Ya Nabi Allah Musa, aku ingin hidup lebih kaya lagi. Apa yang aku patut buat?" Dia cakap, "Aku nakkan ketenangan," dia kata. "Aku dah kaya, aku nak ketenangan." Dia kata, "Wahai orang kaya, banyakkan bersyukur dahulu." Sama apa yang dia cakap pada orang miskin tadi dengan orang kaya ni. Orang kaya tu dengar, dia kata baik, dia akan balik dan banyakkan bersyukur. So apa orang kaya ni buat? Bila dia balik, dia mengira tuan, dia mengira, yang anda kena faham ni, fikir betul-betul, dia kira setiap satu nikmat yang dia terima. Dia duduk ni, ambil satu masa dia duduk, dia kira. Nikmat nafas, nikmat kelipan mata, nikmat telinga mendengar, nikmat mulut bercakap, nikmat lidah merasa, nikmat apa lagi, kaki melangkah. Tak lama lepas tu, bila dia bersyukur, dia senaraikan semua apa yang best nikmat yang dia dapat. Dan tak lama lepas tu rezeki dia makin meningkat. Makin meningkat. Makin meningkat. Yang kaya bertambah lagi kaya. Dan rezeki dia melimpah ruah, alhamdulillah. So apa mesej yang saya dapat belajar daripada kisah ni sebenarnya masa tu? Beberapa tahun lepas, dalam keadaan hidup saya dulu susah, tukar, saya dapati suburkan diri kita ni dengan banyak menghitung nikmat Allah dan bersyukur dengan nikmat tu insya-Allah. Baik, so kita akan berjumpa lagi selepas ni untuk bercakap lebih dalam tentang apakah yang kita boleh lakukan untuk menyuburkan kesyukuran. Hidup yang bagaimanakah yang kita nak bina sebenarnya. Kita jumpa sebentar lagi, kita berehat seketika. Alhamdulillah, kembali kita untuk bahagian yang terakhir yang saya ingin kongsi dengan anda. Apa yang kita boleh buat untuk menyuburkan buah-buah hasil daripada kesyukuran kita. Bagaimana kita nak dapatkan buah-buah kebahagiaan dalam hidup kita, buah-buah harmoni dalam hidup kita. Well, saya rasa kita balik kepada asas yang penting untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita.
bagaimana kita nak menyuburkan kesyukuran. Dia perlukan baja. Kan, kita perlukan baja. Kena berusaha sikitlah. Macam mana kita nak ada baja ni? Kita kena sama balik pada asas, kita nak bersihkan dan cantikkan kolam jiwa kita ni. Bagaimana? Kita nak tanamkan dia, bajai dia dengan apa? Yang pertama, bukan setakat bersyukur daripada segi mulut. Bukan setakat, ya Allah aku bersyukur. Bukan setakat tu. Perlu sangat. Bila kita berlaku sesuatu, always fikir tentang apa hikmah dia. Ramai orang kadang-kadang cakap dengan saya tentang, oh saya ada masalah ni. Kadang kita fikir, dengan masalah ni, kalau kita fikirkan hikmah dia, kita akan nampak ada sesuatu yang lebih best yang sebenarnya dia sediakan untuk kita. Tak mungkin, tuan-tuan. Tak mungkin Allah menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Tak mungkin. Tak mungkin dia buat tayar kita pancit sengaja. Allah sengaja zalim. Tak mungkin, tuan-tuan. Allah adalah Maha Berkuasa yang mahukan yang terbaik untuk setiap ciptaan dia. Jadi, apakah hikmah dalam setiap suatu perkara itu kita mesti lihat. Kalau kita bijak, ambil manfaat dia. Kalau kita tak bijak, kita akan nampak masalah dia. Okey. Jadi dekat sini, apa yang kita kena buat, antara benda yang saya cadangkan kita boleh buat sama-sama adalah, selain daripada kita bersyukur, sebut bersyukur, kita kena sentiasa submit ataupun kita kena hantarkan doa-doa yang agar ya Allah jadikan aku ni lebih sentiasa bersyukur. Itu yang pertama. Sentiasa kita minta, ya Allah jadikan aku ni sentiasa di kalangan orang yang bersyukur, berterima kasih. Itu satu. Nombor dua, kita boleh zahirkan kesyukuran kita ni kepada melalui manusia lain. Contoh, bila kali terakhir kita cakap dengan bos kita, bos terima kasih sebab saya dapat gaji bulan ni. Ramai orang tak. Ramai orang terima gaji dan dia like, apalah gaji aku sikit. Sedangkan, apa yang orang boleh buat? Cakap dengan bos, bos, terima kasih dapat gaji bulan ni. Bulan depan dapat lagi, terima kasih. Bayangkan kalau you bos, orang bawah you cakap you terima kasih, terima kasih. You pun rasa macam, ui aku nak bagi lagi banyak lah dekat dia. Ini banyak berlaku. Ramai orang yang guna teknik ini dan alhamdulillah gaji dia senang naik, pangkat dia senang naik. Jadi benda itu berlaku. Okey, maksudnya kita mesti zahirkan kita kena zahirkan kesyukuran kita tu dengan berterima kasih. Apa lagi kita boleh buat adalah menziarahi orang sakit. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi orang sakit akan membuatkan kita lebih bersyukur dan mengingat. Menziarahi orang yang meninggal dunia, majlis orang meninggal dunia. Kita menziarahi kesusahan, tempat-tempat rumah-rumah anak yatim. Ini perkara-perkara yang kita mesti lakukan, bawa anak-anak dan lakukan. Supaya dengan itu kita akan sentiasa beringat. Kita tak akan mengurangkan pembaziran. Ini semua orang boleh buat. Okey, untuk menyuburkan kesyukuran. Antara cara lain adalah bersedekah. Okey. Suka atau tidak, bersedekah adalah salah satu cara untuk menyuburkan kesyukuran kita dan menzahirkan kesyukuran kita, insya-Allah. Jadi kalau anda faham apa saja perkara yang positif yang kita boleh lakukan dekat sini, seperti saya katakan tadi, bermula daripada cuba duduk kejap lagi lepas ni, cuba duduk diam-diam, cuba senaraikan 10 perkara yang best tentang hidup aku. Apa yang ada yang best tentang hidup kita? Okey, jangan percaya cakap saya, cuba duduk diam-diam dan fikirkan apa yang best. Alhamdulillah aku ada ni. Alhamdulillah aku ada kereta. Alhamdulillah aku ada hidup. Mulakan dengan tu. Kemudian baru kita berusaha nak lagi banyak lagi. Tapi kita bermula dengan asas dia, banyakkan getaran kesyukuran dalam hidup. Kita banyakkan perkara yang boleh membuatkan kita lebih appreciate dengan life kita ni. Sebab hidup ni sebenarnya erti hidup yang sebenar adalah kepada memberi. Bila kita bersyukur dengan memberi, berkongsi, memberi manfaat pada orang, kesuburan daripada sebab bersyukur tu nanti dia akan datang balik dalam aspek yang lebih besar, rahmat yang lebih besar, keberkatan yang lebih besar, insya-Allah. Jadi ini apa yang anda boleh lakukan. Perhatikan keliling kita ni. Kadang-kadang bersyukur ni semudah adalah melihat sampah dekat jalan dan kita kutip. Sebab apa? Syukur, ya Allah, aku ada alam ni dah bagi kat kita untuk kita atur, tapi sampah tu kita macam kita appreciate dan kita bersihkan sampah ni, kita asingkan. Sebab kita menunjukkan, ya Allah aku bersyukur. Dan law of attraction hukum daya tarikan ni menyebut apa yang kita buat, kita contribute, kita sumbangkan kebaikan tu, dia akan datang balik dekat kita berkali-kali ganda. Dan hidup ni adalah sementara. Apa yang kita patut buat adalah untuk kita nak memahami lagi, saya nak tunjukkan kat sini. Saya suka conteng lah, jadi senang faham. Ini inner world. Inner world ni dalam diri kita. Yang atas ni outer world. Dunia luaran kita. Jadi
Kalau anda tengok hidup luar ni banyak perkara yang negatif, percayalah, tumbuhnya yang negatif ni datangnya daripada dalam diri kita ni dulu. Well, kita tak boleh nak ubah dunia, kita boleh perbaiki diri kita. Itu apa yang saya percaya. For things to change, we must change first. Kita boleh kontrol dalam diri kita, mudah-mudahan dia akan menghasilkan perkara yang baik dan positif di luar. Jadi, kalau kita banyakkan bersyukur, kita banyakkan positif di dalam, kita suburkan dia dengan perkara-perkara yang memuji, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, relate balik kepada Allah yang memberikan rezeki, dia akan bagi kita sesuatu yang baik. Anda kena faham, rezeki sebenarnya kita cari, hak yang memberi dia adalah dia. Dia yang menggerakkan rezeki itu datang kepada kita. Sama ada melalui manusia, melalui perniagaan, pekerjaan. Jadi, kalau kita faham pemegang kunci rezeki ni adalah yang maha memberi rezeki, kita pegang kunci itu, kita balikkan kembali kesyukuran kepada dia, mudah-mudahan dia akan aturkan rezeki yang lebih banyak kepada kita. Kalau kita perlukan atau kita nakkan rezeki, kekayaan, kewangan, kebahagiaan. Rezeki bukan setakat wang ringgit, anak-anak, semua perkara ni, nikmat ni, kita connectkan balik kepada dia yang maha kuasa. InsyaAllah hidup kita ni akan mula berubah lebih baik dan lebih baik lagi. Dan perkara ni perlu istiqamah dan perlu konsisten, insyaAllah. Apa yang kita kena buat sekarang? Kena buat. Okay? Kita kena buat tanpa tapi. Tanpa nak fikir tak tapi macam mana tayar. Kita cuba buat. Buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Kita buat segera. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang dikongsikan ni memberi manfaat kepada anda dan sharekan dengan orang lain. Sharekan dengan orang yang rasa dia nak cuba buat formula-formula yang kita kongsikan, insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.